Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurtiana dari kelas 6 atas PP ingin menerang tentang tajuk wacana. Pertama sekali kita masuk kepada pengenalan. Wacana berasal daripada retorik klasik yang merupakan teknik atau seni pujukan secara lisan atau seni berbicara. Istilah wacana dipelopori dan dipopularkan oleh Zelig Harris di Amerika Syarikat. Di Malaysia, perhatian kepada wacana dirintis pada pertengahan 1960-an oleh Yunus Maris dan mendapat perhatian yang semakin besar bermula pada tahun 1980-an. Wacana merupakan unit bahasa yang lebih tinggi atau besar daripada ayat atau bentuk yang lebih daripada satu ayat yang memperlihatkan kesatuan, hubungan, perkaitan atau pertalian maklumat secara berurutan, sama ada dikemukakan secara lisan atau bertulis. Terdapat beberapa fungsi wacana. Yang pertama, penggunaan bahasa dalam konteks atau situasi yang sebenar. Kedua, mewujudkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap. Dan terakhir, memudahkan pemahaman kerana idea lengkap, berhubung kait dan dihubungkan dengan teratur. Terusnya, ciri wacana. Wacana mempunyai keutuhan kerana adanya kohesi dan koheren. Kohesi atau tautan merupakan satuan yang menunjukkan hubungan erat antara kata, frasa, dan ayat untuk menghasilkan wacana yang utuh. Contohnya, saya dan keluarga pulang ke kampung. Dalam perjalanan, hujan turun dengan lebatnya. Keadaan itu menyebabkan kami tiba lewat di sana. Dalam ayat ini, saya dan keluarga pulang ke kampung mempunyai hubungan erat dengan ayat menyebabkan kami tiba lewat di sana. Kami merujuk kepada saya dan keluarga, manakala di sana merujuk kepada kampung. Seterusnya terdapatnya koheren atau runtutan. Koheren atau runtutan ini merupakan kesinambungan idea yang disusun secara teratur, isi disampaikan dengan kemas dan rapi serta mempunyai makna yang jelas dan difahami. Contohnya, guru semakin kuat. Dentumannya seperti hendak merobohkan pondok borok itu. Hujan juga kian menggila. Kami tidak dapat ke mana-mana. Contoh lain, matahari mulai tenggelam. Hari sudah senja. Burung-burung pulang ke sarang. Suasana di desa itu semakin sunyi. Kedua-dua ayat tersebut mempunyai susunan yang teratur. Isi disampaikan dengan kemas dan juga dapat difahami kerana maknanya jelas. Ciri lain, mempunyai tujuan. Tujuan akan menentukan jenis ayat yang digunakan sama ada ayat tanya, ayat suruhan dan sebagainya. Wujud hubungan penutur dan pendengar, penulis dan pembaca. Dan terakhir mengandungi maklumat. Sama ada maklumat baharu, maklumat yang belum ada dalam ayat atau bahagian sebelumnya, dan maklumat tidak bertentangan. Selanjutnya kita masuk kepada penanda wacana. Penanda wacana merupakan perangkai ayat dengan ayat dan perenggan dengan perenggan yang menunjukkan wujudnya kesinambungan idea dengan ayat yang sebelumnya. Penanda wacana terbahagi kepada 5. Yang pertama, penanda penghubung. Kedua, penanda rujukan. Ketiga, penanda penggantian. Keempat, penanda leksikal. Dan kelima, penanda elipsis. Yang pertama, penanda penghubung. Untuk menjalinkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan ayat dengan ayat. Terdapat 5 jenis penanda penghubung. Yang pertama, tambahan, yaitu memberikan maklumat tambahan. Perkataan contoh, seperti akhirnya, begitu juga, dalam pada itu, di samping itu, dan lain-lain lagi. Kedua, tentangan, yaitu menunjukkan pertentangan maklumat. Perkataan contoh, akan tetapi, biarpun, meskipun, namun begitu, dan sebagainya. Seterusnya musabab, yaitu menjelaskan sebab berlakunya sesuatu. Perkataan contoh, maka, jadi, akibatnya, lantaran itu, oleh sebab itu, dan lain-lain lagi. Keempat, kesimpulan, yaitu menunjukkan ringkasan atau rumusan.
perkataan contoh, akhirnya, dengan kata lain, kesimpulannya, pendek kata, dan macam-macam lagi. Dan yang terakhir, tempo, yaitu menyatakan masa atau siri berlakunya sesuatu. Perkataan contoh bagi tempo ialah seperti akhirnya, kemudian, pada waktu itu, selanjutnya, dan berbagai lagi. Kedua, penanda rujukan. Penanda rujukan merupakan hubungan antara kata dengan benda yang dirujuk. Kata rujukan terdiri daripada kata ganti nama diri orang, seperti dia, mereka, kami, kita, baginda, beliau. Kata ganti nama tunjuk, seperti itu, ini, tersebut. Contoh ayat, 3 orang pelajar memenangi pertandingan roket air. Mereka akan mewakili daerah. Mereka merujuk kepada 3 orang pelajar tadi. Ayat lain, Abu suka makan, oleh sebab itu dia gemuk. Dia merujuk kepada Abu. Ketiga, penanda penggantian. Merupakan suatu unsur dengan unsur yang lain dalam wacana yang sama. Contoh ayat, Negeri Terengganu menghantar 100 orang atlet dalam persaingan sukma kali ini. Mereka termasuklah pelumba basikal, pelari, pemain hoki, dan petinju. Keempat, penanda leksikal ataupun pengulangan. Merupakan pengulangan unsur bahasa termasuklah kata, sinonimnya, dan kolokasi. Terbagi kepada 3, yaitu pengulangan kata, sinonim, dan kolokasi. Contoh ayat bagi pengulangan kata, ponteng semacam sudah menjadi darah dagingnya. Setiap minggu dia pasti akan ponteng 2 hari. Memang luar biasa kalau dia tidak ponteng. Dalam ayat ini, perkataan ponteng diulang sebanyak 3 kali, menunjukkan berlakunya pengulangan kata. Contoh ayat bagi pengulangan sinonim, dia memandang kami seketika. Selepas itu dia menoleh ke arah seberang jalan. Kami hairan melihat gelagatnya. Perkataan memandang, menoleh, dan melihat mempunyai maksud yang sama dan digunakan berulang kali. Seterusnya, contoh ayat bagi pengulangan kolokasi. Pencerobohan hutan mengakibatkan habitat hidupan liar musnah. Kera, rusa, dan burung terpaksa berpindah ke kawasan lain. Dalam ayat ini, pengulangan kata yang kehadirannya saling berkait. Kehidupan seperti kera, rusa, dan burung berhubung kait dengan hutan, kerana hutan merupakan tempat tinggal binatang-binatang tersebut. Dan yang kelima, penanda elipsis ataupun pengguguran. Merupakan penghilangan atau peniadaan kata atau frasa yang disebut sebelumnya. Contoh ayat, Pak Johari bangun, lalu bergerak ke belakang rumah. Panggilan Mak Gaya tidak dihiraukan. Dalam ayat ini, nama Pak Johari boleh digugurkan kerana ayat masih merujuk kepada Pak Johari. Yang terakhir, hubungan wacana dari aspek semantik. Hubungan dari aspek kesepaduan makna dilihat antara bahagian wacana, keseluruhan wacana, situasi wacana, dan unsur paralinguistik yang terdapat dalam wacana. Hubungan wacana dari aspek semantik ini terbahagi kepada 8 hubungan. Yang pertama, hubungan sebab dan akibat. Contohnya, wanita itu selalu memarahi anaknya. Anaknya lari dari rumah. Wanita itu selalu memarahi anaknya merupakan sebab, manakala anaknya lari dari rumah merupakan akibat. Yang kedua, hubungan sebab dan hasil. Contohnya, budak itu sangat rajin. Dia dapat menjawab semua soalan dengan baik. Budak itu sangat rajin merupakan sebab. Dia dapat menjawab semua soalan dengan baik merupakan hasil. Yang ketiga, hubungan sebab dan tujuan. Contoh ayat, Rosli berlalu lebih awal. Dia takut akan ketinggalan bas. Berlalu lebih awal merupakan tujuan. Takut akan ketinggalan bas merupakan sebab. Keempat,
hubungan latar dengan kesimpulan. Contoh ayat, sungguh bersih kawasan itu. Rupa-rupanya sentiasa dijaga oleh ibunya. Sungguh bersih merupakan latar, sentiasa dijaga oleh ibunya merupakan kesimpulan. Yang kelima, hubungan syarat dan hasil. Contohnya, kamu harus bekerja keras, tentu kamu akan berjaya. Harus bekerja keras merupakan syarat, kamu akan berjaya merupakan hasil. Yang keenam, hubungan perbandingan. Contohnya, budak itu memang bijak, kakaknya lebih bijak. Ketujuh, hubungan memperkuat isi. Contohnya, jiran itu sangat baik hati. Dia sanggup melunaskan hutang kami dan menjaga anak kami. Dalam ayat ini, sikap baik hati jiran tersebut diperkuatkan dengan perbuatan melunaskan hutang dan menjaga anak. Yang ke-8 dan yang terakhir ialah hubungan aditif, yaitu memberi maklumat tambahan. Contoh ayat, Abu menangkap seekor rama-rama. Rama-rama itu berwarna-warni. Ayat ini memberi maklumat tambahan terhadap subjek rama-rama, yaitu berwarna-warni. Sekian, sampai di sini saja penerangan saya mengenai wacana. Semoga video ini memberi manfaat kepada Anda semua. Terima kasih.